Nama saya Alice Justin dan bernomor metrik di 202311108271. Hari ini saya akan membincangkan tentang 3 karya terpilih daripada penulis S. Othman Kelantan. Karya pertama yang dipilih bertajuk Juara. Isi dalam karya ini adalah mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Mamat dan kumpulannya yang terlibat dalam dunia laga lembu. Konflik bermula apabila Abang Lazim menang dalam pertandingan laga lembu tersebut, tetapi dibunuh akibat rasa tidak puas hati dari pihak lawan. Peristiwa tersebut menyebabkan Mamat menyimpan rasa dendam dan kemudiannya berpindah ke Siam untuk meneruskan kehidupannya. Akhirnya persaingan laga lembu tersebut bertukar menjadi konflik pribadi antara Mamat dan Pak Isa yang berakhir dengan kematian Pak Isa. Selain itu, novel ini juga mengandungi isi tentang dendam, puasa, dan kehidupan masyarakat Melayu di Kelantan dan selatan Thailand. Seterusnya, makna yang ingin diketengahkan oleh masyarakat dalam karya Juara ini ialah karya ini membawa makna mendalam tentang kehidupan masyarakat Melayu. Melalui karya ini, pengarang yaitu S. Othman Kelantan menyampaikan mesej bahwa politik dan laga lembu ini mempunyai persamaan dalam perebutan kuasa, kemenangan dan kekalahan. Ia juga menggambarkan bahwa perjuangan politik tidak selalu dihargai dan sering melupakan pejuang sebenar. Dari aspek pemikiran, pengarang ingin menyampaikan pemikiran beliau tentang politik, perjuangan dan kuasa yang saling berkait dengan kehidupan masyarakat Melayu pada ketika itu. Karya ini juga mengangkat perjuangan politik orang Melayu menuju kemerdekaan melalui watak seperti Mamat yang berjuang menuntut hak rakyat dan kebebasan tanah air. Dalam masa yang sama, pengarang juga turut mengkritik ketidakadilan dalam politik, yaitu pejuang sebenar sering dilupakan manakala golongan tertentu yang tidak berjuang mendapat keuntungan mereka. Seterusnya, karya kedua yang dipilih adalah bertajuk Angin Timur Laut. Isi dalam karya ini adalah mengenai kehidupan nelayan di kawasan pesisir pantai Sabak, di mana mereka harus menghadapi angin timur laut yang menghalang mereka untuk mencari rezeki. Selain itu, isi dalam karya ini juga adalah mengenai penindasan dari golongan lintah darat dan golongan yang berkepentingan dan tidak mengenal belas kasihan terhadap golongan-golongan nelayan. Dari aspek makna, karya ini memaparkan tentang perjuangan dan ketabahan para nelayan dalam menghadapi cabaran hidup, serta cabaran dari segi perubahan cuaca dan alam di kawasan pesisir pantai Sabak. Dari aspek pemikiran, penulis karya ini ingin menyampaikan pemikiran beliau bahwa para nelayan menghadapi konflik dan tekanan hidup yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan perubahan cuaca seperti musim tengkujuh yang menghalang pekerjaan mereka. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan pemikiran beliau tentang bagaimana nelayan ingin meneruskan kehidupan mereka sebagai nelayan dengan penuh kesabaran dan ketabahan serta kegigihan. Seterusnya, perbincangan tentang karya Orang Kota Baharu. Isi novel Orang Kota Baharu membawa tema sejarah kehidupan masyarakat Kota Baharu selepas kemerdekaan dengan mengetengahkan isu politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Makna dalam novel tersebut ialah pengarang mahu menunjukkan perubahan yang berlaku selepas merdeka, perkembangan zaman, dan kepentingan ilmu. Sudut pemikiran melalui sudut politik. Politik turut disentuh oleh S. Othman Kelantan dalam bab ke-13, ke-14, dan ke-15. Pengarang mengatakan bahwa 10 Mei 1969 adalah kemuncak pertelagahan politik di seluruh Malaysia. Keagamaan dan sosial juga disentuh oleh beliau dengan gambaran menyentuh bab haji, pengajian agama, manakala sosial digambarkan kehidupan rakyat di Kota Baru yang suka berjudi dan bermain aji. Dari sudut budaya, pengarang mengetengahkan budaya masyarakat Kelantan yang menggambarkan budaya kehidupan bandar dan luar bandar. Pondok Buntut Payung digambarkan sebagai pusat pengajian ilmu yang penting, contohnya budaya menuntut ilmu dan budaya menghormati tok guru. Dari sudut estetika, pengarang menggunakan hyperbola. S. Othman menggunakan elemen ini untuk memberikan kesan tertentu kepada para pembaca, contohnya dan
Kota Baru sebagai putri gergasi, ruap nafasnya dan denyut nadinya menghidupkan para peniaga beras kertas, para peraih ikan dan sayur mayur. Cara penyebaran karya ini disebabkan melalui bentuk novel yang diterbitkan dan terdapat kajian dari universiti.